Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pemantauan. Semalam sebanyak 2,907 pasukan Task Force Operasi Pemantauan Polis Diraja Malaysia yang terdiri daripada 13,668 anggota telah melakukan 54,528 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pemantauan SOP PKPP di seluruh negara. Sebanyak 3,713 pasaraya, 4,943 restoran, 1,308 kilang, 1,456 pasar awam dan pasar tani, 3,174 tempat ibadah serta 1,367 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM juga telah menahan 308 individu di atas kesalahan engkar ataupun gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Daripada jumlah itu, 290 individu telah dikenakan kompaun, manakala 18 lagi direman. Antara kesalahan engkar SOP, seperti biasa, setiap hari hampir perkara yang sama, iaitu tidak memakai pelitup muka, gagal mematuhi penjarakan fizikal, malah aktiviti pusat hiburan pun masih lagi kekal dengan tangkapan yang agak besar jumlahnya. Task Force akan terus mempertingkatkan kawalan dan pemeriksaan dan mereka akan mengambil tindakan kepada sesiapa sahaja, sama ada individu ataupun pemilik premis yang gagal mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng melibatkan anggota beruniform yang sentiasa mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi sempadan negara bagi mengekang pendatang tanpa izin ini membolusi sempadan negara, terutamanya di lorong-lorong tikus. Semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 40 parti dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 275 Sekatan Jalan Raya ataupun SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan pecahan seperti berikut: Ops Penawar, Ops Benteng dan Ops Penawar, PDRM, ATM dan Rela sebanyak 209 SJR, Ops Benteng PDRM 57 SJR, Ops Benteng AKSCM 9 SJR. Dan saya menyeru pada orang ramai untuk menghubungi nombor telefon 011 6251 1223 bagi menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa mengenai parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac, KPKT telah melakukan 11,957 Ops sanitasi merangkumi 137 zon. Semalam sebanyak 49 operasi sanitasi dilaksanakan di 11 buah negeri dan di wilayah persekutuan. Ops sanitasi semalam melibatkan 258 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 117 anggota pihak berkuasa tempatan, 93 agensi-agensi lain serta 48 jentera bomba dan penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib secara kumulatif mulai 24 Julai 2020 sehingga 26 November, 75,993 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 10,813 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 76 hotel dan 18 premis-premis lain di seluruh negara.
405 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 64,775 individu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Semalam seramai 461 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan kesemua mereka telah dihantar ke pusat kuarantin. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPB di daerah Kuching, Sarawak bermula 9 November 2020 yang kemudiannya dilanjutkan sehingga 27 November 2020. Sehingga kini KKM mengesahkan bahawa baki kes aktif COVID-19 di daerah ini telah menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Atas nasihat KKM, Sidang Khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPB di daerah Kuching, Sarawak pada 27 November 2020 seperti yang dijadualkan. Kerajaan mengambil maklum mengenai rungutan berkaitan dengan kekangan yang dialami oleh peniaga-peniaga kecil di pasar-pasar harian di kawasan PKPB, di mana ketika ini pasar beroperasi sehingga 10 pagi sehingga 2 petang saja. Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan yang merayu kepada pihak kerajaan supaya diberikan tambahan masa bagi memudahkan pembelian untuk mereka. Setelah berbincang dan mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan, mesyuarat hari ini bersetuju untuk melanjutkan operasi pasar harian bermula daripada 10 pagi sehingga pukul 4 petang, iaitu ditambah 2 jam lagi. Walaupun rela mesti ditugaskan untuk mengawas pasar-pasar tersebut supaya SOP yang ketat dapat dipatuhi oleh sama ada peniaga ataupun pembeli. Dan ianya pelanjutan waktu ini akan mula berkuat kuasa besok 28 hari bulan 11 2020. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada Kementerian Kesihatan mengenai situasi COVID-19 di Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Sehingga kini KKM telah melaksanakan sebanyak 672 ujian saringan dan 56 kes positif COVID-19 telah direkodkan di kawasan ini. Pada masa yang sama masih terdapat 302 sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Berdasarkan penilaian risiko dan atas nasihat KKM, Sidang Khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor bermula pada 29 November sehingga 13 Disember 2020. PKPB ini akan melibatkan seramai 16,300 penduduk di kawasan-kawasan seperti berikut: Bandar Puteri Indah, Lorong 7 hingga Lorong 10, Batu 7 dan juga Kampung Muhammad Nur. Pelaksanaan PKPB ini bagi membolehkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar dan untuk mengurangkan pergerakan daripada kalangan penduduk di kalangan komuniti di kawasan ini. SOP PKPB sama saja dengan SOP PKPB yang telah saya sebutkan sebelum ini dan bolehlah merujuk ke laman sesawang MKN. Jadi aktiviti-aktiviti ekonomi dibenarkan, cuma aktiviti sosial dan sukan dihadkan, dan seperti saya kata tadi boleh cek dengan laman sesawang untuk lebih detail. Sebelum ini saya telah memaklumkan mengenai ujian saringan, keperluan ujian saringan kepada pekerja-pekerja warga asing memandangkan kes yang begitu tinggi yang disebabkan oleh warga asing ini. Kes COVID positif begitu tinggi disebabkan warga asing. Kes yang berlaku di Top Glove dan beberapa kilang lagi.
Misalnya di Sabah, walaupun saya dah terangkan bahawa kes penularan COVID-19 di Sabah telah mula menurun banyak 32% pada minggu lepas. Tetapi hari ini, semalam ataupun hari ini, tak silap saya, berlaku peningkatan kerana melibatkan sebuah kawasan kilang juga. Jadi kawasan kilang-kilang yang mempunyai pekerja asing ni telah pun diarahkan, kita mengarahkan Kementerian Sumber Manusia untuk membuat saringan wajib kepada pekerja-pekerja warga asing ini. Dan seperti yang saya sebutkan, bahawa ujian peringkat awal akan diadakan di Selangor, Negeri Sembilan, Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Pulau Pinang dan Sabah. Dan sidang khas hari ini mendengar pembentangan daripada Kementerian Sumber Manusia mengenai jadual serta mekanisme pelaksanaan ujian ini. Jadi ujian ini akan bermula pada 1 Disember 2020, iaitu 1 hari bulan 12, permulaannya 1 bulan 12, iaitu bermula di Selangor dan Negeri Sembilan. Seterusnya diikuti oleh Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, ya. Dan permulaan ini difahamkan 100,000 ujian akan dimulakan dengan 100,000 ujian kepada pekerja-pekerja warga asing ini. Bagi mengelakkan kesesakan berlaku, maka majikan perlu mengatur temu janji dengan fasiliti kesihatan swasta bagi ujian COVID-19 ini. Jadi mungkin dengan temu janji itu, mungkin klinik kesihatan swasta tersebut boleh pergi ke industri ataupun kilang-kilang yang terlibat ataupun kawasan tapak binaan yang terlibat. Dan fasiliti kesihatan swasta tersebut akan menjalani ujian mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kos untuk perkhidmatan klinik, hospital perlu dibayar oleh majikan, dan kos kit ujian RM60 ditanggung oleh Perkesu untuk ujian pertama sahaja. Dan seperti yang saya sebutkan bahawa Kementerian Sumber Manusia juga akan membuat pemeriksaan terhadap kilang-kilang yang didapati gagal untuk memberikan kemudahan perumahan yang selesa, yang baik dan selesa kepada pekerja-pekerja warga asing ini. Seperti kita tahu, akibat daripada kesesakan tempat tinggal mereka, inilah yang salah satu punca yang menyebabkan cepatnya merebak kes-kes COVID positif di kalangan pekerja-pekerja ini. Maka saya difahamkan Kementerian Sumber Manusia telah pun membuat pemeriksaan ini, pemeriksaan standard perumahan pekerja asing ini, dan didapati beberapa syarikat telah pun dikenal pasti dan telah pun dikenakan tindakan oleh Kementerian Sumber Manusia, dan Kementerian Sumber Manusia akan meneruskan pemeriksaan terhadap syarikat-syarikat ini. Jadi saya percaya saya dimaklumkan oleh Kementerian Sumber Manusia, mereka akan membuat pengumuman yang lebih detail mengenai perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, saya Maslah daripada Bernama. Hari ini SPR telah menetapkan tarikh pilihan raya secara serentak di Dun Bugaya dan Parlimen Greek. So, adakah MKN mungkin akan berbincang mengenai perkara ini, terutamanya mungkin dari segi mencadangkan darurat di kawasan berkenaan seperti yang dilaksanakan di Batu Sapi, ya, memandangkan kes COVID-19 masih lagi tinggi buat masa ini? Kalau kita lihat di Bugaya ini di dalam daerah Sempurna, dan Sempurna dari segi Sempurna itu sendiri terletak di bawah PKPB, terletak di dalam PKPB, dan beberapa kawasan di Sempurna itu telah diisytiharkan diletakkan di bawah PKPD dan sebagainya. Kalau kita lihat kes Sempurna agak tinggi,
satu ketika dulu. Dan begitu juga di Greek, kita lihat Greek juga berada di negeri Perak, juga PKPB. Walaupun untuk menentukan seterusnya, untuk menentukan tindakan seterusnya, saya percaya SPR akan berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan dan MKN bagi menentukan tindakan yang patut dilakukan oleh SPR di sini. Tidak tahulah sama ada perlu ada darurat atau tidak, itu kita serahkan kepada perbincangan seterusnya. Dan pihak kerajaan, seperti saya katakan, bahawa kita tidak campur tangan di dalam perkara seperti ini, kerana SPR merupakan sebuah badan bebas dan mereka lah yang perlu menentukan sama ada perlu diadakan pilihan raya ataupun ditangguhkan melalui pengesaran darurat. Pengesaran darurat sebenarnya hanya untuk menangguhkan pilihan raya. Ya, apabila diisiakan darurat di Batu Sapi, bukan maknanya seluruh Batu Sapinya dikawal oleh pihak tentera dan sebagainya, perintah berkurung. Tidak. Kehidupan seperti biasa, perniagaan berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan. Cuma yang berubahnya adalah tarikh pilihan raya boleh ditunda kerana pengesaran darurat tersebut. Jadi untuk dua DUN, satu DUN di sempurna DUN Bugaya, satu lagi Parlimen Greek, saya harap KKM akan membuat penilaian risiko dan akan berbincang dengan pihak SPR. Soalan kedua saya. Okey, semalam media melaporkan bahawa Thailand menyuarakan kesediaannya memberi kerjasama mempergiat kawalan keselamatan di sempadan Thailand Malaysia susulan insiden yang menggobarkan seorang anggota PGA baru-baru ini. Jadi apakah komen Datuk Seri berhubung perkara ini mengenai kerjasama yang ingin dilakukan oleh negara Thailand, dan juga apakah komen Datuk Seri berhubungi penambahan anggota yang bertugas di sempadan bagi mengekang jenayah rentas sempadan? Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada negara Thailand dan kita menyambut baik hasrat mereka untuk membantu dan bekerjasama dengan Malaysia ini. Dan seperti yang saya sebutkan bahawa di bawah National Task Force, iaitu untuk operasi Benteng, ya, Angkatan Tentera Malaysia mengetuai National Task Force ini, dan saya telah pun berbincang dan meminta Panglima Angkatan Tentera supaya memanggil mesyuarat segera dengan PDRM dan juga agensi-agensi beruniform yang lain supaya dapat kita gembelengkan seluruh tenaga, dapat bekerjasama dengan melakukan tindakan secara bersepadu di kawasan sempadan, dan kita akan melihat secara menyeluruh keperluan di situ. Sama ada keperluan untuk menambahkan anggota misalnya, dan kita bersedia. Pihak Angkatan Tentera Malaysia bersedia untuk menambahkan anggota kita kerana kita mempunyai kamp regimen sempadan di sebelah utara, dan kita juga bersedia juga untuk melihat secara menyeluruh, termasuklah untuk mewujudkan pos-pos tentera yang baru di kawasan sempadan. Jadi kita lihat secara menyeluruh. Ada orang kata yang pagar tu, banyak pagar yang telah pun dipotong oleh kumpulan-kumpulan yang menyelundup masuk dalam negara kita. Mungkin perlu dilihat juga dari segi pagar-pagar tersebut yang perlu dibaik pulih dan sebagainya. Jadi saya percaya perkara ni di dalam perhatian National Task Force supaya mereka melihat secara menyeluruh keperluan. Tapi yang penting ini adalah kita mesti mempertingkatkan kesiapsiagaan kita dari segi kawalan di kawasan sempadan di sebelah utara Semenanjung. Datuk Seri, Persatuan Pusat Muzik dan Guru Muzik Malaysia ada suarakan kegusaran kerana tidak dibenarkan beroperasi semasa PKPB. Jadi mereka ingin mendapatkan penjelasan kenapa guru muzik yang mengajar secara perseorangan tidak dibenarkan beroperasi seperti sektor-sektor lain macam kedai gunting rambut, kedai makan yang mempunyai pelanggan lebih dari seorang. Mereka juga ingin bekerja dan sedia mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Mohon pencerahan Datuk Seri. Okey, perkara ini dibangkitkan oleh MKN.
Ketua Pengarah MKN membangkitkan perkara ini dalam mesyuarat khas tadi. Dan kita sebenarnya membuat keputusan tadi, iaitu kita bersetuju untuk membenarkan guru muzik ini untuk mengajar secara one to one. Begitu juga dengan guru Al-Quran misalnya, untuk mengajar one to one. Itu saja yang kita bincang tadi, dua perkara, dan mungkin perkara-perkara lain kita sedang meneliti. Ya, kita minta tadi MKN melihat secara menyeluruh, bukan saja di kalangan muzik dan Al-Quran tadi, mungkin tuition one to one juga, tuition one to one, dan ataupun cadangan-cadangan lain dengan SOP yang akan ditentukan oleh pihak MKN dan bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, tapi untuk peringkat awal ni kita bersetuju untuk membenarkan mereka. Mulai besok. Okey, Datuk Seri. Soalan saya, sukan pemotoran terjejas teruk jika perlumbaan seperti yang dijadualkan tidak dapat diteruskan. Ramai yang terkesan dari segi pendapatan sehingga ada yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaan disebabkan penaja tidak dapat memberi komitmen. Adakah MKN membenarkan sukan permotoran Cup Briggs diteruskan dan sukan ini juga tidak melibatkan kontak rapat serta mempunyai SOP tersendiri? Ya, perkara ini juga dibangkitkan oleh Ketua Pengarah MKN tadi, dan setelah berbincang dan mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan, kita berpendapat mereka berpandangan, Kementerian Kesihatan berpandangan bahawa walaupun Cup Briggs tersebut sewaktu perlumbaan mereka berasingan, tidak ada persentuhan, dapat dielakkan. Tetapi yang membimbangkan adalah dari segi sebelum perlumbaan dan selepas perlumbaan. Kalau ramai yang terlibat, ramai peserta yang terlibat, tentulah sebelum permulaan akan berlaku perkumpulan yang mungkin akan menyebabkan berlaku persentuhan, dan selepas tamat pun mungkin juga akan berlaku perkumpulan yang besar yang mungkin boleh menyebabkan berlaku sentuhan. Jadi setakat ini kita belum membenarkan lagi, walaupun kita minta supaya penganjur ataupun persatuan pelumba-pelumba motosikal ini membuatkan cadangan, mengemukakan cadangan dari segi SOP sebelum perlumbaan dimulakan, sewaktu perlumbaan, selepas perlumbaan. Biar mereka buat secara permohonan secara rasmi beserta dengan cadangan-cadangan SOP supaya perkara ini boleh dibincangkan oleh pihak MKN bersama dengan Kementerian Kesihatan. Jadi kita boleh lihat secara lebih detail lagi. Tapi setakat hari ini kita masih lagi tidak membenarkan. Okey? Ada apa-apa lagi? Habis dah? Jadi ada soalan daripada netizen, ya, ada dua perkara yang dibangkitkan. Yang pertama mengenai rentas daerah di dalam zon merah, antara zon merah, di dalam negeri zon merah. Jadi memang dia kata dia ditahan oleh polis. Memang di dalam zon merah rentas daerah tidak dibenarkan kecuali mendapat kebenaran polis, dan yang pertama kalau mereka mempunyai kad pekerja. Itu saja. The rest mereka mesti memohon daripada pihak polis. Kalau tidak ada kebenaran, memang mereka akan ditahan sewaktu di Sekatan Jalan Raya. Yang kedua, mereka juga mencadangkan supaya aset-aset ketenteraan ini ditambah dan diselenggarakan, dan saya nak maklumkan, yes, kita akan menambahkan aset ketenteraan dan juga dari segi penyelenggaraan, kerana tahun ini kita mendapat peruntukan sebanyak 1.6 bilion untuk membeli aset-aset yang baru, dan 2.3 bilion 1.6 bilion untuk pembelian baru dan 2.3 bilion untuk selenggaraan aset. Jadi dia bimbang, dia kata di Ops Benteng memerlukan
alat aset-aset baru yang lebih canggih kerana untuk menyekat kedatangan parti daripada luar ini. Jadi yes, tahun ini kita dapat perbelanjaan yang agak tinggi, bajet dia agak tinggi. InsyaAllah kita akan fokuskan kepada penambahan aset-aset ketenteraan yang lebih baru dan yang lebih moden, dan yang ada pun akan diselenggarakan. Jadi itu saja. Terima kasih kepada semua. Saya harap terus amalkan kawalan kendiri, patuhi setiap SOP yang diperkenakan oleh kerajaan bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.